Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita akan terus pada kuliah kita bagi Diploma Teknik Kekebalan DNB 4233, proses fabrikasi logam ataupun metal fabrication process, Google Classroom 5 minggu yang ke-7. Baik, hari ini kita akan membincangkan bagaimana proses pemotongan dalam kerja fabrikasi. Seperti yang kamu tahu dan kamu telah melalui proses ini sebelum ini, kerja-kerja pemotongan dalam fabrikasi ini adalah kerja yang begitu banyak dan menggunakan peralatan yang berbeza. Yang kita akan bincangkan ni adalah proses pemotongan dalam kerja fabrikasi khusus bagi pemotongan oksiasetilena. Okey, proses pemotongan menggunakan kepanasan hasil pembakaran gas oksigen dan asetilena menggunakan tekanan dari muncung sumpitan. Baik, itu adalah lebih kurang gambaran gambaran bagaimana proses pemotongan oksiasetilena. Apakah peralatan yang kita gunakan? Okey, dalam proses ini kita akan gunakan silinder gas oksigen dan silinder gas asetilena. Kalau kita lihat di sebelah ni yang bersaiz rendah tapi saiz diameter besar adalah asetilena, dan yang bersaiz lebih tinggi dan diameter lebih kecil adalah silinder gas oksigen. Kemudian ada alatur oksigen dan alatur asetilena. Alatur ni adalah alat pengukur tekanan pada sebahagian atas tiap silinder oksigen tadi. Kemudian kita dilengkapi dengan hos oksigen dan hos asetilena. Okey, ini adalah hos lah, oksigen dan asetilena. Kemudian sumpitan api pemotong, yang ini sumpitan api pemotong ataupun tumpu pemotong. Kemudian kita ada pemetik api untuk menyalakan nyalaan. Okey. Silinder asetilena dia mempunyai tekanan 1652 kilopascal, manakala silinder oksigen tekanannya 13777 kilopascal. Baik. Ini adalah satu rajah skematik bagaimana proses pemotongan itu berlaku. Jadi ini adalah nyalaan prapanas dan gas oksigen adalah dialirkan untuk memotong. Ini gambar rajah skematik bagi proses pemotongan. Baik, seterusnya kita lihat bagaimana langkah-langkah melakukan kerja pemotongan. Pertama sekali, menanda garisan untuk pemotongan pada alat. Baik, sebelum kamu membuat kerja pemotongan, pastikan kamu telah membuat kerja-kerja penandaan bagi memudahkan kamu melakukan proses pemotongan plit. Seterusnya, laraskan alatur gas oksigen dan asetilena pada tekanan seimbang untuk menghasilkan nyalaan neutral. Jadi kamu kena laraskanlah di alatur pengeluaran gas oksigen dan asetilena pada tekanan yang seimbang, yang sama maksudnya. Kemudian yang ketiga, nyalakan api pada muncung nozzle dan laraskan api nyalaan neutral dan periksa api tekanan. Baik, gunakan pemetik api tadi, spark lighter, dan kamu nyalakan nyalaan dan laraskan nyalaan neutral. Dan kamu boleh periksa tekanan, menekan picu tekanan pada muncung tadi untuk melihat tekanan api. Kemudian lakukan proses prapanas pada suhu awal. Okey, apabila kamu telah membuat nyalaan tadi, kamu akan lakukan proses prapanas dan suhu awalnya ialah sekitar 800 hingga 900 darjah Celsius. Baik, jarak muncung sumpitan ialah antara 10 hingga 12 mm jarak muncung sumpitan, dan hujung api sumpitan tu anggaran 5 mm. Itu adalah anggaran jarak bagi muncung sumpitan dan hujung api sumpitan. Seterusnya, kamu lakukan kerja pemotongan dengan menekan picu tekanan dan menggerakkan secara perlahan. Baik, suhu pemotongan pada ketika ini lebih kurang 5000 hingga 6000 darjah Celsius. Seterusnya, hasil pemotongan mempunyai alur yang bersih. Setelah pemotongan dilakukan, kita akan dapat lihat satu alur yang bersih, halus, dan terak di sebelah tepi pemotongan mudah ditanggal. Ini adalah hasil pemotongan yang baik. Hasil pemotongan yang baik itu bergantung juga kepada faktor kelajuan kamu, pemilihan saiz sumpitan, dan kemahiran pemotong ataupun pengguna proses tadi. Baik, ini adalah langkah-langkah melakukan kerja pemotongan. Baik,
Seterusnya, salah satu lagi pemotongan termal ni, ya, kita ada pemotongan plasma. Pemotongan plasma yang menggunakan api, sumpitan. Baik, pemotongan plasma ni khusus untuk pemotongan logam bukan ferrous. Contohnya seperti aluminium dan magnesium. Okey. Prinsip pemotongan arka plasma ialah menggunakan kuantiti ion melalui aliran arka elektrik dan kelajuan tekanan udara pemampat. Jadi ini adalah prinsip bagi pemotongan arka plasma. Baik, suhu arka plasma adalah antara 20,000 darjah hingga 30,000 darjah Celsius, ya, panas, ya. Baik, di sebelah kanan ni digambarkan rajah skematik ataupun lita bagi pemotongan arka plasma. Okey. Ini adalah mesin pemotong plasma, mesin pemotong arka plasma. Ini adalah bekalan kuasa, sumber kuasa yang dijanakan untuk mesin ini. Kemudian disambungkan dengan pemampat udara ataupun air compressor yang mana disalurkan kepada mesin pemotongan plasma. Mesin pemotongan plasma ini dilengkapi dengan penapis angin, ataupun mengelakkan daripada air masuk ke dalam saluran. Kemudian ini adalah kabel. Satu kabel ini disambungkan ke benda kerja iaitu kabel bumi. Satu lagi disambungkan ke kabel pemotong. Dan di hujung ni adalah tunu pemotong atau muncung pemotong. Baik, kabel ini sama konsep, oleh kerana ini adalah mesin pemotongan arka plasma, sama seperti mesin arka, dia disalurkan oleh kabel bumi. Apabila bersentuhan je, maka proses ini dinamakan satu litar tertutup, maka proses pemotongan akan berlaku. Baik, itu pemotongan plasma ataupun pemotongan yang melibatkan pemotongan termal. Okey, seterusnya antara lain kita juga boleh lihat salah satu lagi mesin pemotong yang disebut mesin pemotong jet air. Mesin pemotong jet air. Okey, kalau kita lihat gambar rajah ni, ini mesin pemotong jet air. Okey, dan di bawah ni adalah rajah skematik proses pemotongan itu. Okey, kita lihat serba sedikit apa dia mesin pemotong jet air. Okey, mesin ini digunakan untuk memotong bahan logam dan bukan logam seperti titanium, marmar, serat kimia dan lain-lain. Okey. Jadi ini adalah untuk proses boleh melakukan proses pemotongan logam dan juga bukan logam. Tapi dalam industri banyak kita gunakan untuk pemotongan plastik lah. Mempunyai kecekapan dan tekanan tinggi seperti industri kenderaan, kertas dan plastik. Okey. Dari segi kecekapan, mesin pemotong jet ni begitu pantas, pantas dan boleh menghasilkan kuantiti kerja yang banyak dan mempunyai tekanan yang tinggi. Baik, kita lihat ini rajah skematik bagi jet mesin pemotong jet air tadi. Okey, di sebelah atas ni satu ialah saluran tekanan tinggi, satu saluran tekanan tinggi. Kemudian yang kedua warna merah ni, ini adalah orifice. Orifice ni kita ibaratkan lebih kurang macam dia punya kekuatan tekanan di sini, orifice, muncung orifice. Yang ini selalu rosak lah. Kemudian bahan pengakis. Nombor 3 ni sebelah tepi diletakkan bahan pengakis. Bahan pengakis ni dalam bentuk bahan yang mempunyai ion, ion yang berbentuk hablur. Ini bahagian ni lah yang akan membantu pemotongan tekanan tadi. Kemudian kita ada 4 ruang percampuran. Ini ruang di mana percampuran di antara air dan bahan pengakis tadi. Kemudian yang kelima di sini adalah nozzle dia. Kemudian yang keenam tekanan jet air. Ini adalah tekanan jet air yang berlaku tadi. Jadi bahan pengakis tadi berada di dalam air tadi. Kemudian ketujuh ni benda kerja. Jadi apabila tekanan air dikenakan bersama dengan bahan pengakis dengan kelajuan kelajuan tekanan tadi, dia akan menghasilkan pemotongan pada benda kerja. Baik, seterusnya kita lihat prinsip pemotongan jet air tadi. Semua pemotongan jet air mengikut prinsip yang sama menggunakan air. Tekanan tinggi yang difokuskan di dalam rasuk muncung. Air akan melalui pam tekanan tinggi iaitu pam penguat dan pam pemacu langsung. Pam pemacu berfungsi sebagai enjin. Di sebelah atas tadi ada pam pemacu sebagai enjin dan memacu air apabila pelangga dipicit.
Air akan melalui sepanjang tiub tekanan ke muncung jet melalui orifis. Pelelas akan dicampur. Pelelas ni adalah bahan pencampur tadi lah. Dicampur dalam air bagi membantu tekanan air untuk pemotongan. Baik, itu adalah prinsip pemotongan jet air. Baik, dalam kerja fabrikasi dia amat penting. Dalam apa jua kerja-kerja mengimpal pun dia akan melibatkan kerja fabrikasi. Dalam kerja-kerja pengeluaran produk dia akan melibatkan kerja fabrikasi. Jadi kerja fabrikasi ini digunakan hampir dalam semua proses pembuatan, dan melalui proses berikut akan berlakulah 3 fasa. 3 fasa. Okey. Fasa yang pertama ialah fasa pemotongan. Dalam kerja fabrikasi ini, fasa pertama kerja pemotongan. Kerja pemotongan ini menggunakan pelbagai cara dan kaedah untuk menghasilkan produk seperti pemesinan pelepasan elektrik, EDM dan lain-lain mesin pemotong. Sebelum tadi kita dah bincang kita bincang mesin pemotong larik dalam kuliah yang sebelum ni, mesin pemotong kisar, dan kita ada juga bincang sebentar tadi, kita bincang berkaitan dengan mesin pemotong OC ethylene, mesin pemotong plasma dan mesin pemotong jet air. Jadi semua proses itu kita tentukan berdasarkan proses yang perlu kita gunakan dan keperluan dia. Okey, kita pergi kepada proses kedua. Dalam kerja fabrikasi logam ni akan berlaku proses kedua. Proses kedua ialah proses membentuk, di mana selepas proses pemotongan, proses membentuk akan dilakukan. Okey, contoh proses membentuk ialah seperti kerja gilikan panas dan sejuk. Kerja-kerja ini kita boleh rumuskan, contohnya adalah seperti kerja menggulung dan stamping. Menggulung ni maknanya kita proses gilikan lah, gilikan sejuk. Maknanya kita proses gulung, macam mana kita nak membina angle iron contohnya, dia melalui proses membentuk lah daripada logam. Dan akhir sekali dalam kerja fabrikasi dia akan proses penamat ataupun finishing. Proses ini adalah proses yang akhir yang merupakan satu kerja penyudahan. Proses ini memastikan kekemasan, kejituan, keselamatan produk. Baik, dalam apa jua projek kamu, 3 fasa proses ini merupakan fasa yang penting, yang mana pemotongan, membentuk dan penamat, untuk menghasilkan kerja yang berdasarkan ataupun mengikut piawaian. Okey, itu berkaitan dengan kerja-kerja dalam fabrikasi logam. Jadi saya rasa itu saja kuliah kita untuk minggu ni. Kita akan jumpa lagi pada minggu seterusnya untuk kuliah seterusnya. Bagi kompetisi yang ketiga, kita telah selesai kompetisi yang kedua bagi minggu yang ketujuh. Jadi saya harap kuliah-kuliah secara Google Classroom ni akan banyak membantu kamu selain daripada rujukan-rujukan kamu yang lain. Baik, sekian, terima kasih. Jumpa lagi dalam kuliah seterusnya. Assalamualaikum.